Ruang dan masa dalam sejarah. Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap anda semua berada dalam keadaan sihat dan ceria di rumah. Selamat datang ke kelas sejarah Cikgu Hanif. Untuk video kali ini, jom kita bincangkan tajuk Ruang dan Masa dalam Sejarah. Sebelum kita pergi lebih jauh, apa kata kita lihat dahulu objektif pembelajaran? Pada akhir tontonan video ini, cikgu berharap murid dapat membezakan konsep ruang dan masa dalam sejarah dan menghurai kepentingan memelihara sumber sejarah untuk generasi akan datang. Sejarawan menggunakan urutan masa untuk mengkaji peristiwa sejarah yang telah berlaku. Urutan masa dikenali sebagai kronologi. Adakah anda semua pernah mendengar perkataan kronologi? Sejarawan akan melukis garis masa untuk menyusun kronologi sesuatu peristiwa. Kita teruskan dengan melihat rajah garis masa ini. Konsep masa dapat dibahagikan kepada dekad, abad dan alaf. Konsep masa juga boleh dilihat mengikut zaman, iaitu zaman sebelum Masihi. Zaman sebelum Masihi juga dikenali sebagai zaman sebelum kelahiran Nabi Isa. Dan zaman Masihi juga dikenali zaman selepas kelahiran Nabi Isa. Jika anda semua dapat lihat daripada rajah garis masa ini, dekad adalah tempoh masa 10 tahun. Ya, sama seperti umur anda semua. Murid-murid tahun 4 berumur 10 tahun. Dalam erti kata lain, anda semua sudah 1 dekad hidup di dunia ini. Begitu juga dengan abad. Jika kita lihat di sini, abad merupakan tempoh masa 100 tahun. Jadi, apa-apa saja yang berusia 100 tahun, maknanya dia juga berusia 1 abad. Kita pergi kepada alaf. Alaf pula adalah tempoh masa 1000 tahun. Baiklah murid-murid, setelah melihat rajah garis masa sebentar tadi, dapatkah anda ingat semula apa itu kronologi? Ya, kronologi adalah rentetan peristiwa yang berlaku mengikut urutan masa. Bagaimana pula dengan maksud dekad, abad dan alaf? Bagus. Dekad ialah tempoh selama 10 tahun. Abad pula tempoh masa selama 100 tahun. Manakala alaf ialah tempoh masa selama 1000 tahun. Ruang sejarah yang luas membolehkan sejarawan menjalankan penyelidikan mengikut bidang tertentu seperti politik, ekonomi dan sosial. Ruang dan masa memudahkan kita memahami peristiwa sejarah yang telah berlaku. Oleh itu, kita dapat menulis peristiwa sejarah yang lengkap dan tersusun. Murid, untuk anda lebih memahami tentang apa itu kronologi, mari kita lihat kronologi
diri Afiq. Ini ialah Afiq. Mari kita lihat kronologi diri Afiq. Afiq dilahirkan di Hospital Banting pada tahun 2011. Semasa berumur 4 tahun, iaitu pada tahun 2015, Afiq mula bersekolah di Pasti Asy-Syafi'i, Kancong Darat. Seterusnya, pada tahun 2018, Afiq mula bersekolah di SK Kancong Darat. Dan kini, pada tahun 2021, Afiq seorang murid tahun 4 di Sekolah Kebangsaan Kancong Darat. Baiklah murid-murid, melalui kronologi ini, dapatkah murid-murid membezakan apakah itu masa dan ruang? Ya, konsep masa ialah seperti yang diberikan contoh ini, iaitu tahun 2011, 2015 sehinggalah 2021. Masa juga boleh kita tuliskan dengan contoh Januari, Februari sehinggalah Disember. Ataupun masa kita boleh tulis seperti yang kita belajar sebentar tadi, iaitu melalui dekad ataupun alaf. Ruang pula ialah penceritaan ataupun apa yang berlaku pada masa-masa yang telah kita tuliskan tadi. Baiklah murid-murid, mari kita kaitkan pelajaran kita pada hari ini dengan negara kita. Negara kita iaitu Malaysia telah lama merdeka. Banyak penemuan dan peristiwa bersejarah telah berlaku dalam negara kita. Seharusnya, peristiwa-peristiwa bersejarah ini perlu disimpan untuk diingati generasi akan datang. Jadi, dapatkah anda huraikan kepentingan memelihara sumber sejarah untuk generasi akan datang? Kenapa ya? Kepentingan mengekalkan penemuan sejarah. Pertama, penemuan sejarah itu akan menjadi warisan negara. Kedua, penemuan sejarah itu dapat menghasilkan sumber sejarah yang berkualiti. Ketiga, menjadi sumber rujukan pada masa akan datang. Keempat, penemuan sejarah itu akan menjadi sumber tarikan pelancong tempatan dan luar negara. Dan yang kelima, ia akan menjadi iktibar kepada generasi akan datang. Baiklah murid-murid, sampai di sini saja pertemuan kali ini. Cikgu harap anda telah mempelajari sesuatu selepas menonton video ini. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.